Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini hari saya nak buat video santai sambil memandu Dr. Norman dengan tajuk ini hari kita bincang ialah apa sebenarnya faktor-faktor yang mengganggu sistem antibodi tubuh kita. Allah, lupa pula aku pakai seat belt. Okey. Pakai seat belt dulu. Ingat seat belt ni penting macam vaksin kan. Kita bukan pakai seat belt sebab kita nak cegah aksiden kan. Tapi kalau aksiden taklah teruk sangat bila seat belt macam tu lah kita ambil vaksin. Bukan tujuan kita ambil vaksin tu untuk mencegah ataupun untuk merawat COVID-19, tapi lebih daripada pencegahan dan juga menjaga tubuh badan kita. So kita balik pada topik kita hari. Okey. Apakah faktor-faktor yang sebenarnya mengganggu sistem antibodi tubuh kita yang menyebabkan kita punya sistem antibodi jadi lemah? Okey, yang pertama sekali ialah pengambilan makanan yang tinggi karbohidrat, terutama karbohidrat proses, karbohidrat halus yang banyak di pasaran sekarang, dan juga karbohidrat yang tinggi gula kan, iaitu gula lah sendiri. Dan makanan-makanan proses yang tinggi gula ni sebenarnya mengganggu kita punya hormon insulin dan akan menyebabkan masalah kan, gangguan lah kepada sistem antibodi tubuh kita, sebab ada kajian menunjukkan pengambilan gula yang berlebihan, pengambilan makanan proses yang berlebihan akan membunuh sebenarnya kuman-kuman baik atau probiotik yang ada di dalam usus kita, dan ini akan menyebabkan gangguan kepada sistem antibodi tubuh. Itu yang kena faham kan. Jadi kalau kita makan makanan-makanan proses yang sangat rendah serat, apa yang jadi ialah sebenarnya serat tu adalah makanan kepada probiotik, kuman baik. Bila kita makan makanan tanpa serat, maka seolah-olah macam kita punya probiotik ni tak ada makanan lah. Itu sebenarnya. Jadi kita kena ambil makanan yang berserat tinggi dengan tujuan sebenarnya serat akan bertindak sebagai prebiotik, itu makanan kepada kuman baik. Jadi makanan-makanan proses sebenarnya adalah makanan-makanan yang sangat rendah kandungan seratnya. So, ambillah makanan-makanan yang lebih kaya kandungan serat dia, itu makanan asli, natural food kan, seperti buah-buahan, sayuran dan sebagainya. So, orang yang banyak sangat makan junk food, makan makanan proses, makan makanan segera, sebenarnya merisikokan sistem antibodi yang lemah. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kan, antara punca kenapa berlaku sistem antibodi yang lemah ataupun sistem imuniti yang lemah adalah kerana kekurangan vitamin C. Itu yang nak kena faham. Kan, kita sedar tak sedar sebenarnya ikut kajian daripada Kementerian Kesihatan sendiri, daripada statistik yang dibentangkan pada tahun 2020, bahawa 95% rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas tidak mengambil buah-buahan dan sayuran yang cukup. Ini apa kesan dia, apa significance dia sebenarnya ialah ia menunjukkan bahawa kita mengalami kekurangan vitamin C, sebab sumber utama vitamin C ialah daripada makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab tu penting kalau kita kurang, dan memang tabiat kita ni kurang makan buah, kurang makan sayur, maka kita kena ambil supplements lah. Kasihlah kepentingan ni supplements kan, bukan kita main tolak supplement ni tanpa sebab, tanpa kita faham apa kepentingan dia kan. Sebab tu ambil makanan yang kaya dengan vitamin C penting, dan boleh tambah dengan suplemen untuk membantu kita melawan jangkitan, terutama macam sekarang dalam isu jangkitan COVID lah. Pastikan kita cukup vitamin C dalam pemakanan seharian. Okey. Yang kedua juga, ini juga berlaku masalah kekurangan vitamin iaitu vitamin D. Mengikut kajian menunjukkan sebenarnya secara majoriti masyarakat zaman sekarang di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia, di seluruh dunia mengalami kekurangan vitamin D. Salah satu punca ialah kerana kita takut mengambil makanan-makanan yang berlemak dan berkolesterol. Yang kedua ialah kerana kurangnya pendedahan kepada cahaya matahari, sebab zaman sekarang ialah orang pagi-pagi duduk kat rumah kan, kadang-kadang keluar rumah seawal pagi sebelum matahari terbit lagi dah keluar pergi kerja. Pada duduk dalam kereta tak kena cahaya matahari, daripada kereta kan terus kena pula parking kat bawah tanah kan, terus pergi ke office tak kena cahaya matahari juga, kerja dekat office sepanjang hari, balik kan dah maghrib gelap balik kan, tak kena lagi cahaya matahari. Masa bila yang dia kena cahaya matahari tu? Itu sebenarnya kan. Jadi itulah antara punca dia, kurang pendedahan pada cahaya matahari, dan tidak pula mengambil makanan-makanan yang kaya dengan vitamin D. Tak nak makan telur pergi buang kuning telur pula. Itu jadi masalah, sebab antara sumber yang kaya dengan vitamin D ialah kuning telur tu sendiri kan. Di samping tu juga sumber vitamin D lagi ada di dalam macam daging lembu, daging kambing kan, ada dalam ayam, telur, ikan, udang, sotong. Ini kadang-kadang kita tak makan semua atas sebab kononnya takut kolesterol. Akhirnya kita dapat masalah kekurangan vitamin D, dan natijah dia, kesannya kan, ialah kita mengalami
sistem antibody yang lemah. Itu jadi masalah. Sebab tu kita kena faham kepentingan nutrition ataupun nutrisi kepada sistem immunity tubuh. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengalami kekurangan probiotik dalam pemakanan. Ingat, antara punca je lah. Kenapa? Sebab sekarang ni kita semua ada fridge ataupun peti ais di rumah. Jadi kita menyimpan makanan segar dalam peti ais, kan? Dan kita tak perlu lagi nak peram makanan tu. Kalau zaman dahulu, sebenarnya zaman dahulu tak ada peti ais, kan? Kalau macam kat Malaysia ni, kalau zaman dulu musim musim durian, kan, kita ada banyak durian, kita akan simpan durian tu sebagai tempoyak, kan. Proses penyimpanan durian tadi akan menyebabkan penghasilan probiotik di dalam dia. Bila kita makan tempoyak tu sebagai sambal tempoyak, dapat probiotik. Kalau kita orang di tepi pantai, dia dapat banyak udang, dia akan buat belacan, kan, itu juga probiotik. Ataupun dia buat cencalo, ataupun orang di Kelantan buat budu menggunakan ikan bilis. Bila banyak ikan bilis, dia buat budu. Ini semua makanan-makanan yang diperam, akhirnya akan menghasilkan banyak kuman baik di dalam dia. Bila kita makan, dia akan membantu kesihatan usus. Itulah yang kita kena faham. Zaman sekarang, masyarakat kita secara puratanya sangat kurang mengambil makanan yang diperam. Salah satu sebab kita ada makanan segar, kita boleh dapat dari peti ais, fridge. Yang kedua, orang kita ni ditakut-takutkan jangan makan budu, cincaluk, belacan, tempoyak sebab kononnya tinggi garam. Memanglah budu tinggi garam, tapi siapa suruh makan sebotol? Kita suruh makan sikit aja, cicah-cicah je, tak ada masalah. Garam bukan satu benda yang tak boleh makan langsung, Garam kita masih perlukan makan, kita masih perlu makan setiap hari, kan. Bila kita ambil makanan begini, kita jangan fokus pada garam ni, kita fokus pada probiotiknya. Itu yang lebih baik. Itu konsep dia. Jadi bila kurang probiotik, dia akan menyebabkan natijahnya ialah kita mengalami sistem antibody yang lemah. So pastikan kita dapat probiotik yang secukupnya. Salah satu lagi punca kenapa kekurangan probiotik ialah kita ni kurang pegang tanah, kan. Kalau orang zaman dulu memanglah pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi ke hutan semua, yang memang pegang tanah, kan. Kat tanah ni ada banyak kuman-kuman baik. Probiotik ni akan masuk dalam badan kita bila kita sentiasa ada interaksi dengan alam. Alam semula jadilah, tanah dan sebagainya. Itu yang kena faham. So, dapatkan balik semula probiotik dalam kita punya pemakanan dan tabiat harian kita. Okey, yang kelima, salah satu punca kenapa berlaku lemahnya antibody, lemahnya sistem imuniti tubuh ialah kena faktor stres. Bila kita mengalami stres yang berpanjangan, dia akan mengganggu sebenarnya probiotik di dalam usus. Sebab balik-balik pada probiotik, dia juga akan menyebabkan penghasilan kortisol yang tinggi. Dan penghasilan kortisol yang tinggi ni sebenarnya akan menyebabkan gangguan pada sistem imuniti tubuh. Sebab dia orang yang stres mengalami mudah dapat jangkitan kuman, senang kena demam, kena batuk, sesama dan sebagainya. Dan kalau orang yang stres melampau, dia menyebabkan penyakit-penyakit diabetes dan sebagainya, yang lagi melemahkan lagi sistem antibody tubuh. Kita kena kawal stres dengan baik, kan? Sebab kalau tak, kita akan mengalami masalah kesihatan yang teruk, kan? Sebab tu hidup zaman sekarang memang tak boleh elak pada stres lah, kan? Dengan zaman sekarang semua orang berlumba-lumba, kan? Untuk mencari kejayaan, kan. Nak bekerja dengan tekanan kerja kita, kan. Kalau yang belajar dengan tekanan nak belajar, nak dapat yang terbaik dan sebagainya. Ini semua akan mendatangkan stres. Dan lebih sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa bagus, kan, disebabkan faktor COVID ni semua. Dan juga, kan, banyaklah faktor-faktor luaran dengan kita tertekan dengan SOP, tak boleh nak keluar, roadblock sana, roadblock sini, jam lah apa dan semua. Jadi meningkatkan lagi kadar stres. Itu akan menyebabkan lagi semakin buruk, kan, kita punya sistem imuniti tubuh, jadikan dia semakin lemah. Jadi kita kena cari jalan untuk menceria-ceriakan diri kita, kawal stres dengan baik, buat benda-benda yang mengurangkan kadar stres dan mengawal kortisol dengan baik. Okey, itu kena carilah, insya-Allah. Okey, lagi satu faktor yang sebenarnya boleh mengganggu sistem antibody imuniti tubuh adalah sebenarnya faktor kurang tidur. Tidur juga penting. Tidur adalah satu bentuk nikmat yang Allah jadikan sebagai satu bentuk kerehatan dan pemulihan. Dia merehatkan kita punya minda, merehatkan kita punya tubuh. Di samping tu dia juga adalah waktu di mana tubuh kita akan memulihkan semula apa-apa sistem kita yang rosak dan sebagainya. Termasuklah juga sistem antibody immunity tubuh. Dengan tidur yang cukup sebenarnya dia akan merangsangkan antibody yang lebih kuat, akan membantu kita melawan penyakit, kan. Sebab tu dapatkan tidur yang cukup. Kalau ikutkan kajian, tidur antara lebih kurang 6
6 ke 8 jam sebenarnya telah memadai, dan waktu tidur yang terbaik sebenarnya di antara waktu pukul 10 malam sehingga 6 pagi kan. Tidur di waktu siang sebenarnya tidak sama dengan tidur di waktu malam sebab faktor hormon hormon melatonin akan keluar pada waktu malam disebabkan faktor cuaca, faktor suasana yang gelap lah kan. Sebab itu penting kita kena faham, jangan kita ingat kita dah tidur siang tu dah memadai kan. Ini akan ada masalah bagi orang yang kerja shift lah kan. Kalau bila dia shift malam dia tak boleh tidur, dan ini menyebabkan sebenarnya gangguan kepada hormon. Untuk long term dia menyebabkan masalah. Untuk short term mungkin orang boleh tahan, tapi lama-lama tak bagus kan. Jadi cari jalan supaya kita ni sebenarnya dapat tidur pada waktu malam dan secukupnya. Okey. Yang ke-8 sebenarnya, yang ke-7 ialah lagi satu faktor yang boleh menyebabkan gangguan kepada kita punya sistem antibody immunity tubuh adalah faktor penyakit lah. Penyakit yang nombor 1 sekali ialah diabetes. Diabetes, sebab tu saya menekankan isu diabetik kan. Diabetik ni penting sebab kita tak faham bahawa diabetik ni mengganggu banyak sistem tubuh kita dan masalah kan. Tubuh kita yang terganggu disebabkan penyakit tu lah. Sebab kajian menunjukkan pesakit diabetes sebenarnya mengalami masalah kekurangan antibody. Dan juga lagi satu faktor yang menyebabkan gangguan kepada sistem imuniti tubuh adalah faktor obesiti, berat badan. Seseorang yang mengalami masalah obesiti sebenarnya ada masalah kekurangan antibody yang teruk kan. Sebab tu kita kena kawal berat badan. Dan kedua-dua kaedah untuk mengawal berat badan tu sebenarnya kita boleh faham dia berkaitan dengan masalah faktor insulin. Boleh dapatkan baca dan buku saya tentang panduan memulihkan diabetes, obesiti dan hipertensi dengan pemakanan. Kita akan tahu macam mana kaedah yang terbaik untuk menurunkan berat badan dan juga mengawal diabetik. Sebab kalau kita biarkan berat badan berlebihan, biarkan diabetes berlebihan, dia akan menyebabkan masalah gangguan kepada sistem imuniti tubuh. Okey. Jika anda rasakan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, insya-Allah kan, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya, dan juga kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Ingat, kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Terima kasih.